dia takkan buat lebih kurang kat perempuan tu. Dia takkan ajak perempuan tu pergi tempat sunyi pasal dia cinta. Cinta ni, orang kata cinta buta ni semua mabek. Cinta ni dia benda suci, Ustaz. InsyaAllah. Dia terlampau sayang, dia jadi cinta. Dia takkan melakukan kerosakan pasal dia cinta. Versi 60-an Falsafah tadi Sir. bersih bau. Tetapi Muhammad Iqbal ketika ditanya apa makna cinta, di antara banyak jawapan dia, tapi di antara dia kata cinta apabila terbenam dalam hati, dia sangat membuat hati ini menjadi luka. Hati pasti terluka dengan cinta, dan ketika itu bibir akan menjadi keluh untuk melafazkan. Hati menjadi resah. Itulah tanda orang bercinta. Bila tengok pakcik, betul lah, bila kita bercinta dengan sunnah ni sangat masuk dalam hati, dan kadang-kadang kita rasa perik untuk melafazkan sesuatu pertentangan dengan sunnah Nabi. Kadang keluarga kita tak sanggup, kadang-kadang kita pendam, hati kita tak suka nak buat benda tu, kita tak suka demi mencintai Nabi, bibir kita menjadi keluh, hati kita menjadi luka. Dia kata itu tanda orang bercinta. Masya Allah. Semalam pakcik tengok kucuk-kucuk kahota trailing lah pakcik. Tum pagal hai, tum pagal hai. Dia kata kau tum pagal hai, kau gila, dia kata. So tengok. Tanya Ustaz. Tanyalah Ustaz. Dia rasa macam kena penampang. Dia tengok, tanyalah Ustaz. Ustaz tengok cukup-cukup Ustaz. Ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Warak sungguh Samsul ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dalam kucuk-kucuk kauta bila cikgu dia tanya, Rahul, apa makna cinta? Yang tu Rahul ni Samsul. Dia kata cinta dosti. Dia kata cinta dosti. Apa dia? Persahabatan. Sur kata cinta kasih sayang. Saya nampak muka dia penuh dengan kasih sayang. Sampai tulisan dia nak ke langit, heran. Penuh dengan kasih sayang. Subhanallah pakcik. Allah pakcik. Kita kata cinta, kesemua itu berhimpun kepada para sahabat. Maka kata dia, ini sebagai konsekuensi cinta pada Nabi. Demi Allah, kalau kita tidak ada cinta pada Nabi, kita tidak boleh meninggalkan apa bid'ah sekalipun. Sebab pakcik setuju tak, antara meninggal bid'ah dengan buat itu banyak faedah. Orang mati buat kenuri, baca doa awaitun akhaitun, semayang mayat bagi duit, keluar rumah bawa mayat raya Fatihah. Kesemua ni adalah kadang-kadang hubungan rahim, silaturahim, kadang-kadang boleh jadi pendapatan. Tetapi orang meninggalkan bid'ah, kalau dia boleh tinggal bid'ah, benar-benar daripada dia berhubung dengan cinta kepada Rasulullah, dan dia hanya perlu jaga ikhlas dalam diri je. Kan sunnah ni dua syarat, satu ikut Nabi, yang kedua ikhlas. Itu saja. Kata dia pakcik, alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala, penulis dapat menyelesaikan buku ini, yang kemudian penulis beri judul konsekuensi cinta kepada Nabi. Kita terjemahkan konsekuensi cinta pada Nabi, kita terjemahkan dengan apa yang melanda diri kita ketika kita bercinta dengan, kita mula mencintai Rasulullah. Pasal Nabi kata halawatul iman pakcik, halawatul iman, orang beriman ni akan rasa manis. Bila dia rasa manis, orang rasa masam, ada perubahan ayak muka makan. Orang rasa manis pun ada perubahan ayak muka, orang rasa sedap, ada perubahan. Samsul setuju? Ya, alhamdulillah. Baik pakcik, bab yang pertama. Tadi kita start ke apa? 9.13. Oh, syak Pak Long ni otak dah syak. 9.35 kita start kuliah ni. Sudah sejam So ingat macam mana? Nak berhenti dulu kan nak sambung sikit?
Tanya Pak Cik. Ha? Pasal Epa nak balik Kuala Lumpur. Saya balik sini lah. Saya nak kata yang tu lah. Ha. Nak kata yang tu lah. Kita tak apa. Ha. Kawan kita. Jauh ni. Pak Cik tahu dia main ni pasal apa? Nak hantar buku yang saya tertinggal. Siap Pak Cik. Pengorbanan konsekuensi. Siap Cik. Tengok ah. Tu pagal tu pagal boleh sir? So fikir macam mana? Sambung kan nak bagi dia balik? Saya ke abang-abang kakak Sambung. Ala-ala baca sikit lagi boleh? Kalau Allah. Kita nak tak hidup tu. Ui. Kau surat 15 tu. Satu bab. Huraian dia tak ni. Oh, nak ambil ni. Yang tu baca tanpa hurai Pak Cik. Tanpa kita berhenti cakap mana kita boleh berhenti. Baik Pak Cik. Pak Cik tengok dia nak belajar konsekuensi ni Pak Cik. Kenapalah orang Arab bila sebut la ilaha illallah, dia kata dekat Nabi yuharribukal Arab wal ajam. Kalimah hang ajak ni Muhammad, orang Arab marah, orang ajam marah. Berperanglah mereka kerana hang. Raja tak suka dengar. Orang Arab tahu nahu, tahu saraf, tahu balaghah dia, tahu kalimah tu, meletakkan kalimah sesuai dengan tempat dia. Bahasa Arab ni indah Pak Cik, cantik. Al-kalam apa huwa lafzul murakkabu, kalam itu lafzul murakkabu bil wad'il arabi al-mufid. Kalam itu adalah apa? Bahasa yang tersusun dalam kalimah-kalimah Arab yang memberi makna kefahaman. Dia kalau zzz, ini bukan kalam. Dia zzz, mana tulis je nak berbaris je nak. Baitun mufid, orang faham. Rumah baru jadi kalam. Kalau sebut bit, orang tak faham. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, kalau sebut bit, orang tak faham. Tak dia anggap kalam. Haza bait, ini rumah, baru jadi kalam. Nak diiktiraf dia kalam, dia kena mengalami dia punya apa, filter bahasa. Marilah kita tak berapa tahu bahasa Arab ni, tahulah juga sikit-sikit, tapi tak berapa tahu lagi banyak, nak mengetahui makna dua kalimah syahadah. Nanti Ustaz Nan tolong saya, buru-buru baris la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak debo ni betul ya? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di bawah tu la asyhadu an la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Muhammadur Rasulullah. Mana syahadah tak betul lagi ni? Tak betul baris. Subhanallah. Okey. Mari kita tengok setiap orang meyakini Islam sebagai agamanya. Setiap orang yang meyakini Islam sebagai agamanya, setiap orang Islamnya yakin Islam tu agama dia. Pada hakikatnya dia telah menyatakan
persaksian dan pengakuan dengan dua kalimah syahadah. Pakcik, setiap orang Islam yakin kata Islam tu agama dia, maka dia telah menyaksikan Islam itu agama dia dengan syahadah. Bukan kata saya Muslim, tak. Lah ni baju I Muslim, I Muslim, tak. Dia menyaksikan dia itu Islam dengan syahadah, dengan lafaz kalimah Islam, bukan dengan slogan, bukan dengan slogan join kelab Muslim. Tak, syahadah. Pasal itu dipanggil kalimah syahadah, kalimah kesaksian. Kalimah itu menyaksikan, kalimah itu menyaksikan kita Muslim. Pasal itu dikatakan syahadah. Syahadah bermakna saksi. Asyhadu, aku sendiri nak jadi saksi tanpa siapa paksa. Apa yang kau nak saksikan? Islamnya aku. Apa dia? Islamnya aku mukhalafah. Islamnya aku orang Islam. Apa dia mukhalafah? Aku bukan kafir, aku tolak kafir, aku terima Islam. Seorang Muslim menyaksikan Islam agamanya dengan syahadah, syahadah Islam, dan syahadah itu menentang kekafiran. Itu dia kata kat Nabi tu. Ajak apa Muhammad? Orang marah kat hang lagu ni. Dalam kalimah tu Muhammad sampai kena saksi sampai setara ni. Orang duk sembah Lata, mereka tak larat sembah. Tak pernah orang saksi mereka kata. Bila orang boring dengan Lata, orang pergi kat Uzza, tukar pula. Bila boring dengan Lata dan Uzza, buat tokoh baru. Apa ni Muhammad? Kalimah apa ni? Raja dengar lagi tak suka Muhammad. Apa dengan dua syahadah, hanya ada dua kalimah sahaja kita perlu menyaksikan, maka sabitlah Islam kita di sisi Allah, walaupun satu dunia tak dengar. Sorok-sorok duduk dalam gua, kau sebut kalimah ni, kalimah ni akan naik sampai ke langit dan masuk sampai ke bumi yang paling dalam, dan dia berlega dalam kehidupan kita, dia benteng kita daripada kafir dan laknat Tuhan. Subhanallah, kalimah ni sangat besar pengaruh dia. Kalimahnya dibenci oleh musuh Allah dan Rasul, iaitu Iblis dan bala tenteranya syaitan. Dua je kalimah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua je. Tak payah angkat berat, tak payah bai'ah, tak payah letak pedang, tak payah letak pistol tembak di sini, tak payah ada ayahanda, tak payah ada abang long. Hanya kesaksian seorang hamba kepada Allah, Allah akan pertahankan hamba itu. Kalimah ni cukup besar. Ada lagu nasyid saya kata, lagu rock saya dengar. Alamak. Rock dia tak main nama Allah. Nasyid dia main nama Allah. Dia main kalimah syahadah. Rock dia khayal saja. Apa dia kata kita tak tahu. Macam mana so? Kalau saya tak setuju lagu rock, saya rasa saya lebih reda dengar lagu rock daripada dengar lagu nasyid yang gunakan kalimah syahadah. Saya kata saya tak dengar, saya dengar. Macam mana so? Asyik bid'ah punya berarti. Asyiknya bid'ah. Pasal dia kalimah Nasyid banyak bid'ah ha? Kalimah nak menentukan kita nak masuk surga tu lah. Masya Allah. Betul. Sangat betul Pak Pakcik kata. Apa makna kalimah ni? Aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi kita boleh belajar sedikit daripada kalimah ni, iaitu saya ingat masa saya nak kahwin dululah. Masa saya kahwin dulu Pakcik, saya pergi kursus nikah. Saya tak usah sebutlah, qadi tu pun dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dia kata kat saya bersyahadah, saya pun syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu dia kata saya, apa makna dia? Saya kata aku naik saksi. Dia kata kat saya tu apa dia? Hang naik kat mana? Layak buruk tu kat sini je. Hang naik kat mana? Saya ada jawapan saya nak jawab, tapi saya tak jawab Saya kira dia tak bagi saya menikah, melupuk saya. Saya sengak. Lepas tu saya pun sengak Lepas tu dia kata sebenarnya bukan aku naik, aku bersaksi. Ya benarnya aku bersaksi.
kan? Tetapi yang lebih benarnya ialah mengikut bahasa Arab. Bahasa Arab ni apa dia? Asyhadu. Syahada, saksi yang nyata, bukan saksi yang sorok-sorok. Syahadah ni yang nyata, lawan dia al-ghaib, sorok. Asyhadu, secara nyata aku nak menyaksikan satu perkara yang tak ada siapa paksa aku. Maka kesaksian tu lahir tanpa paksaan. Kesaksian tu lahir kerana memahami, dan dia lahir kerana konsekuensi. Pasal itu Allah kata syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah syahidallah, Allah telah menyaksikan secara nyata bahawa tidak ada ilah melainkan dia. Malaikat turut, tak ada siapa paksa, malaikat turut penyaksian, dan semua orang-orang yang berilmu. Jadi kita kata ibarat macam ada satu boom kes aksiden ke, siapa nampak kes yang jadi. Tiba-tiba satu orang dia keluar, dia kata saya boleh cerita A sampai Z. Orang lain boleh cerita di mulut orang, dia cerita apa yang dia nampak. Itu nama dia asyhadu. Aku sekarang nak bagi tahu apa yang aku saksikan. Jadi asyhadu bukan naik ataupun bersaksi, tapi asyhadu kita membawa diri kita tampil di tengah-tengah kehidupan. Kita nak bagi tahu, kata ada perkara yang aku sedang saksikan dengan yakin, dengan nyata, dengan zahir, dengan batin. Apa dia? Allah ilaha illallah. Sekali-kali tidak ada ilah yang layak disembah melainkan Allah. Inilah kesaksian yang paling utama. Kan dalam nikah kahwin, lafaz aku terima nikah, angkat nikah, mesti ada orang menyaksikan pihak kita. Tapi syahadah tak perlu ada orang. Kenapa? Kitalah saksi itu. Kitalah saksi itu, kitalah syahid itu. Kitalah saksi itu, dan tidak memerlukan kesaksian orang. Apa yang kita nak saksikan? Kita nak saksikan, nak bagi tahu seluruh dunia bahawa tidak pernah wujud sembahan melainkan mesti menyembah Allah, dan itulah sembahan yang paling benar. Raja dengar terkejut, hamba dengar terkejut. Apa dia? Kalimah yang menyebabkan orang Arab dan Ajam bermusuh, dan dalam masa yang sama kata orang ni kalimahnya menyatukan hamba dan Tuhan. Tuhan menyaksikan, hamba menyaksikan. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Tuhan menyaksikan, hamba menyaksikan. Subhanallah. Dan kalimah wa asyhadu, dia boleh katakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi tak, dia perasin lagi satu kesaksian. Pasal dia dipanggil dua kesaksian, lagi satu kesaksian. Ini pun sukarela aku nak buat. Tak la ikraha fiddin, dengan ilmu yang yakin. Apa dia? Sesungguhnya aku nak bagi tahu, saksi ni aku nak bagi tahu pada diri aku, pada dunia seluruhnya, sesungguhnya ada insan yang bernama Muhammad, dia itu rasul. Kan? Muhammad itu Rasulullah, Rasul Allah. Dalam ilmu nahwu dia panggil apa? Rasulullah mudhaf, mudhafun ilaih. Disandarkan. Rasul disandarkan kepada Allah. Dia mudhaf, mudhafun ilaih.
Dia bukan rasul orang besar-besar, dia bukan duta. Aku telah menyatakan Allah itu ilah, dan Allah itulah yang telah disandarkan Muhammad pada dia. Dua kalimah inilah yang menyebabkan kita diangkat oleh Allah sebagai Muslim. Dan kesan daripada dua kalimah ini sangat berat dalam hidup seorang Muslim. Tidak ada agama melainkan mesti datang daripada Rasulullah. Tidak ada ibadat melainkan mesti datang daripada Rasulullah. Dan di belakang-belakang ni dia akan cerita tuntutan dua kalimah syahadah. Saya pergi sikit lagi. Demikianlah halnya dengan orang yang hendak masuk Islam, maka dia wajib mengucap dua kalimah syahadah tersebut. Makna kalimah asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada ilah. Ilah ni apa dia? Sembahan, uluhiyah. Ilah ni sifat-sifat keesaan. Tak benar kalau orang kata maksud la ilaha illallah tu tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada bagi rezeki melainkan Allah, tak ada pencipta melainkan Allah. Itu salah. Itu rububiyah. Yang ni bukan rububiyah, uluhiyah. Dia mesti ditafsir dengan sifat uluhiyah, tak boleh rububiyah. Dia bukan kata asyhadu, dia tidak kata la rabba illallah. Dia tak kata la rabba, dia kata la ilah itu apa dia? Ilah itu uluhiyah. Bukan dia nak habaq tak ada pencipta melainkan Allah. Sebelum Nabi Muhammad mai, orang sembah berhala tu pasal yakin pencipta lah. Orang Arab tak ada masalah mengaku Tuhan wujud, tapi orang Arab berkongsi kewujudan Tuhan. Ini yang dia kata Muhammad hampir betul. Sampai nak kena sepak tokong-tokong ni semua pecah-pecah buah hang gila Muhammad. Tuhan apa ni sampai dia tak mau terima, hebat dia tera tu. La ilaha, tidak ada sifat-sifat tawakal, sabar, gantung hati, berdoa, salat. Ini melainkan kesemuanya hanya semata-mata milik Allah. Tengok dia kata aku bersaksi tiada ilah sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalimah ini mengandungi makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Letak dai, tasbih, puja, puji, harap, gantung, doa, restu hanya pada Allah. Bukan tidak ada pencipta, tak ada bagi rezeki, itu semua orang Arab tahu. Kalau Nabi ucap benda tu, orang Arab takkan rasa pelik. Itu sifat-sifat yang telah dimaklum oleh penduduk bumi. Tapi ada sifat penduduk bumi tak tahu, keesaan, menolak syirik. Kalimah ni lah. Pakcik tengok saya bagi satu contoh. Kalimah ni asyhadu Allah. Bacaan dia Allah, bukan Allah. Ada orang baca dengan nun mati, dia pisahkan nun mati dengan lam alif. Sebenarnya dia idgham ma'al gunnah. Idgham bila gunnah. Bila silap. Lama tak mengaji lupa. Ataupun dia panggil idgham kamil. Betul Ustaz? Betul. Sempurna. Pakcik tak harap Pakcik kata sempurna. Maka bila kata bila gunnah, masuk tanpa dengung. Allah, asal dia izhar alif dengan nun kan? An. Asyhadu an la, ada orang baca lagu tu azan. Asyhadu an la, bukan Allah. Allah. Hilangkan nun dalam sebutan lam. Masuk secara sepenuhnya. Asyhadu Allah diidghamkan tanpa dengung. Itu bacaan. Sebenarnya atas lam alif itu kita kena bersabdu. Dan tanda mati atas nun tu kita kena buang. Dia sebenarnya atas alif ada baris, nun kosong tak berbulat, atas lam alif bersabdu. Asal tulisan macam ni, tetapi bacaan mesti macam tadi. Allah. Baik, yang saya nak fokusnya ialah kalimah lam alif. Mai balik mai. Ada nak bagi apa-apa kah? Ambil. Kan nak bagi apa kah? Baik. Bismillah. Pakcik ada perkara nak belajar di sini pakcik. Ada perkara nak belajar. Ada perkara nak belajar di sini. Apa dia? Lam alif. Lam alif. Kalau saya salah Ustaz nampak betul ya.
Antara ingat tak ingat lah. Lam alik ni dia kata nafi li jinsi. Betul Ustaz Nana? Menolak jenis, menolak semua jenis. Lam alik ni dia datang, dia nafi jenis benda wujud. Benda tu ada, dia menafikan jenis Tuhan. Dia menafi apa? Dia menafikan Tuhan yang orang kata Tuhan. Bermakna yang Buddha, yang Hindu kata Tuhan, lam alik depan ni kita kena pergi bagi tahu kata tu bukan Tuhan. Dia menafikan Tuhan. Apa dia pakcik? Islam dimasuki dengan cara menolak Tuhan, bukan terima Tuhan. Dia tolak semua Tuhan. Inilah perbezaan syahadah Islam dengan bukan Islam. Bukan Islam, dia menerima semua apa yang ada. Macam Faisal cerita kan, Kristian dalam gereja dia tak pernah cerca India, agama Hindu. Agama Hindu dalam tokon tak pernah cerca agama Kristian. Sebab konsep mereka menerima semua, duduk dalam satu raga. Islam, dia bukan mencerca, dia akan menafikan tu bukan Tuhan. Dia tolak dulu. Ini nama dia pakcik, apa kita panggil? Tasfiyah. Dia membersihkan, dia membuang apa yang ada di dalam, dia buang.